Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita puji Allah seperti mana dikehendaki dipuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Raja pada hari perbicaraan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang Engkau kurniakan nikmat. Ghairil maghdub, bukan yang dimurkai, walau dolin, dan yang sesat. Pagi sebelum subuh tahajud ni di TikTok, Apek nak bicara tentang syirik. Kenapa syirik tidak dimaafkan? Ini menarik sekali kerana peliklah. Kita mesti terfikir, fikir, tafakur. Tahu tak nikmat yang paling tinggi dalam alam ni apa? Siapa boleh jawab? Apa nikmat yang paling tinggi dalam hidup kita? What is the greatest quality of life? What's the greatest ability? What is the greatest gift in our life? Apa kurnia dalam hidup kita lah. Tak kira kita raja ke, pengemis ke, hitam ke, putih ke, lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, miskin ke, kaya ke. Apa satu benda dalam diri kita, mesti diri kita lah kat luar tu tak ada makna. Ya? Ke ada makna? Can money buy everything? Orang kata anything can be for sale. Orang kata. Jadi soal ni kesihatan yang baik, bagus. Tapi ia bukan dalam tangan kita. Ada orang cuba macam Apek ni, makan habatus sauda, minum kopi keto, minum kopi dengan lemak ni, tengah masak sup tulang yang baki tu saya masak balik. Jadi dia tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Jadi saya beli semalam, saya berbasikal naik 4 km, 4,5 km naik ke Brincang. Dan saya tengok, saya dapati saya makin kuat, Alhamdulillah. Tapi dengan lanjut usia, faktor usia, saya tahu satu hari saya takkan larat naik. Mana tahu setahun, 2 tahun lagi. Jadi itulah saya rasa nak round dunia lagi dengan basikal selagi boleh. Kerana dia satu nikmat. Ya, kesihatan satu nikmat. Jadi bila saya beli dia panggil apa? Hati ayam. Kerana organ binatang ni dia tinggi nutrien. Dan saya beli kailan. Kailan ni kale. Dalam bahasa Inggeris mereka selalu agungkan kale. Okeylah, kale mahal sikit daripada kangkung. Saya belilah kerana bila kita masak, vitamin C dia hilang, tapi vitamin K dalam tu, potasium tu penting. So itu diet saya dan nampak sihat. Saya mesti sentiasa bersyukur. Nanti ini ada deep dalam tu, kerana satu hari dia akan kena tarik. Tetapi itu tidak jadi fokus saya. Kerana Allah akan tarik. Kita tahu kita akan tua. Kita tahu kita akan hodoh. Saya tak tahu ni muka original saya ke kena edit. Saya tak suka filter. Kerana saya nak tunjuk. Kalau saya tua-tua lah. Saya tak suka ni filter-filter kat TikTok ni. Mereka bagi muka cantik semua. Kadang saya sembang dengan perempuan di Vietnam kan. Saya kata, kenapa you pakai filter? Saya tahu muka kamu macam ini. Bodoh. Tapi dia buat macam cantik. Ya. Not real lah. Unreal, mengubah. Ya. Be yourself lah. Jadi diri kamu. Honesty lah. Jujur. Jujur ini satu benda yang nilai tau. Okeylah saya cerita apa nilai satu benda paling besar dalam diri kita yang datangkan sakinah, datangkan ketenangan. Apa dia? Sihat tu datangkan tenang tak? Kadang dia lagi runcing. Kerana sihat tu bukan selalu. Umur Apek berapa? Cuba teka. Tapi setiap tahun berubah. Dan saya ada baca nas umur itu orang kata apa? Ini ada hadis tau. Tak boleh tanya umur. Tak boleh tanya umur. Jadi tak apa lah. Kita sini biasalah kan. Orang yang tanya ni mesti orang muda lah kan.
Dia tak tahu orang. Dia memang lebih tua dari anda. Saya pasti lebih tua dari anda. Dan perempuan selalu tanya saya ni. Dan perempuan tu tak tanya. Dia minat ke kita, dia terus nak mengorak-ngorak, pergi keluar dating, ajak pergi kopi. Lepas tu lama baru dia tanya umur saya. Bila saya jawab umur saya, itu pun saya downgrade umur saya, dia terkejut lah. Tapi ini yang pelik. Wanita dia suka lelaki lebih tua. Betul tak? Betul. Okey, apa satu nikmat? Soalannya, apa satu nikmat dalam hidup kita yang paling tinggi? Siapa boleh jawab? Tadi jawab kesihatan. Ini tentang body. Body tak. Dia mesti tentang jiwa. Apa benda nikmat dalam, okey, dia kait dengan body, tapi dia satu faculty yang bukan body. Dia dekat dengan body, tapi dia bukan body. Hati yang tenang. Hati yang tenang ni dia ada prasyarat. The percentage people, you still work on Adam Pierre. Wah, ini mesti orang IT ni. Well, I am retired. Adam Pierre has reached its purpose, become the best in the world. Saya ni macam Darth Vader lah, Mushidul Am. Saya ni spiritual guide. Bila berlaku krisis dalam dunia, IT, ERP, barulah itu Return of the Jedi lah. Allah dah bagi saya ilmu, Alhamdulillah. Fardu kifayah bila perlu. Kerana setiap benda saya buat pun saya banyak ikut firasat hati. Ada orang tanya, apakah you bertafakur tu, you ikut gerak hati? Semalam ada soalan tanya. Saya janji akan jawab hari ni. Apa soalan dia tanya semalam? Mana cari kat YouTube. Dia ada tanya satu soalan. Dia kata, apa itu gerak hati itu ikut syaitan ke? Macam ikut hati mati, ikut rasa binasa. Dia kata kadang-kadang orang tu kata niat kerana Allah. Ya, saya ingat. Saya ada tulis malam. Nanti saya ada tulis semalam, saya kata niat banyak orang kata ikut kehendak Allah, tapi sebenarnya dia ikut kehendak diri sendiri. Okay, what it means by ikut diri sendiri. Tajuk kita masih mengenai syirik. Dia kait mengait, dia tajuk yang besar. Dia timbulkan tafakur. Sekarang soalan kita ialah apa? Jauh banyak saya post malam. Okey. Saya post malam kat Facebook. Bisa tak ahli sihir yang anyanya di UKE, Datuk Ustaz Kasim Elias. Datuk Ustaz Kasim Elias mengaku diri dia disihir. Menurut Sokmek lah daripada diri dia. Wallahualam. Jangan percaya apa yang kita baca walaupun mengenai seorang kat tengah apek post sesuatu. Ini nampak sesuatu dia belum sahih. Sahih mesti depan dengan mata. Kan kita bermimpi, kita kata sahih yang mimpi tu. Macam real. Bangun, Allah, rupanya aku tengah mimpi. Faham? So, bila bisa tak ahli sihir yang anyanya Datuk Ustaz Kasim Elias ini saya tulis malam. Bil pagar. Bill Gates, Bill pagar kita panggil dia. Bill Gates, Bill banyak pagar. Ini banyak ahli sihir ni, boleh tak dia pergi pagarkan rumah? Jangan bagi Bill pagar boleh keluar rumah. Ini ahli sihir ni saya tak percaya kerana ada ayat 104 kalau tak silap saya dalam surah Al-Baqarah, tidak ada ilmu sihir. Ya, tidak ada kebenaran, neraka bagi mereka, dusta bagi mereka, harut marut menjelaskan. Ya, ini satu ujian. Terima kasih Allah kerana ayat itu menjelaskan. Walaupun tak ada ayat itu menjelaskan, saya tak boleh percaya pada kuasa selain dari Allah, sihir pada manusia. Dan ini tauhid yang saya belajar, ini yang pergi pada syirik ini. Tauhid yang saya belajar yang paling cantik dalam Islam. Oneness of God. Esa. Keesaan Allah. Dan Allah berikan sedikit firasat, tanda dia pada diri kita. Kita rasa aku. Faham tak? Ini ilusi ni. Belajar kuantum fisik dan seluruh alam ini ilusi. Diri kamu pun ilusi. Kamu tiada. Tapi kamu rasa ada aku. Itu paling tinggi punya perasaan. Tapi tak boleh capai. So, kualiti paling tinggi dalam hidup, saya nak jawab sekarang. Kerana saya rakam untuk YouTube. Jadi, siapa ikut YouTube akan dengar macam lancar. Saya tidak berinteraksi sebenarnya dengan TikTok. Kerana orang datang dan pergi. Dan sekarang berapa orang? 10 orang ke? 11 ke? Semalam sampai 30. Ya, ini 12. Jadi, kerana saya nak jadikan rakam quality, broadcast quality. So, saya rasa TikTok ni pukul semua. Lepas TikTok, saya save, saya upload kat YouTube. Tak payah live ke YouTube. Lepas YouTube, saya pergi ke Facebook dan saya tampar kat Telegram. So, dia macam pukul semua lah. Ini strategi, ya. Okey. Kualiti paling tinggi saya rasa dalam diri saya. Saya rasa lah. Mungkin besok saya bagi jawapan lain. Ialah kebolehan apa? Kebolehan apa? Fikir
Tafakur. We take for granted. Bila orang kata, lu tak ada otak ke? Lu tak boleh fikir ke? Kita main anggap saja. Kita take for granted. Aku tengah fikir ni. Dia tak tahu, kerana terlalu biasa macam ikan dalam laut. Ikan dalam akuarium air, dia tak rasa air. Setiap hari kita minum kopi, rokok, makan, hidup, jantung berdengut. Jantung berdengut ni kita tak rasa. Boleh rasa tak jantung kamu berdenyut? Siapa rasa? Duduk. Sini ada stetoskop, sini ada doktor. Duduk sama saya, orang KKM. Tak vaksin. Duduk. Ahli farmasis lah, bukan doktor. Ahli pakar perubatan dan kerajaan. Boleh tak rasa hati kita? Boleh tak rasa darah kita berjalan? Tak. Boleh tak rasa awak tengah bercakap? Tak. Ini semua kita take for granted. Boleh tak awak rasa bahawa internet ini, TikTok ni semua ciptaan Allah. Kita take for granted. Boleh tak awak rasa perasaan bahawa wanita ni bukan kecantikan dia, tapi kecantikan daripada Allah yang maha cantik, maha segalanya. Tak perasan kan pada diri kita, satu faculty, fikir, we take for granted. Kita assume, ya saya berfikir, tidak. Pernah tengok orang gila yang tak pakai SOP, tak ada pelitup, tak payah jarak, kotor semua, tak payah injek, hidup saja. Itu bukan poin dia. Poin dia ialah dia tak ada akal. Cuba banding diri awak dengan dia. Kadang kita rasa orang gila ni bahagia tau. Kita tengok, kita jealous tau sama orang apa ni, orang gila. Kita tengok orang gila, kita kata, kalaulah aku boleh macam dia, tak payah worry, tak ada sewa rumah, tak ada bayar bil air, tak payah beranak, tak payah kahwin dan sebagainya lah. Can I have such a life? Kita kata. So, faculty fikir. This morning saya terfikir apa satu nikmat fikir. Kebolehan fikir apa? Fikir tentang Tuhan. Paling tinggi lah. Fikir tentang duit tak ada benda bang. Fikir tentang buat duit. Bila saya belajar Islam, saya tahu, aku yakin, saya tahu bahawa rezeki sudah dijamin Allah. Saya berhenti berfikir pasal duit dan saya tengok ajaibnya duit datang sendiri. Ajaibnya. Orang datang sendiri. Ini viral. Orang masuk sendiri. Yalah, orang kata apa, awak tawakal, awak ada ilmu. Tapi sebenarnya dia datang sendiri. Allah tunjuk pada saya bila saya tinggalkan segalanya, ilmu tu datang, guru tu datang, perjalanan tu datang. Saya bukan jalan kaki dah, bumi tu datang kat saya. Seolah begitulah. Apa, itu tafakur yang dalam sikit. Saya cerita lebih kurang ni lah. Bila you let go, let God and let go. Orang Kristian, orang atheist cakap selalu macam tu. Let go, let God and let go. Serah kepada Tuhan dan serahkan semua. Tengok, itu ayat tawakal. Tapi orang kita, aku tawakal lah. Tapi sebenarnya dia tak tawakal. Dia tak ikut maksud dia. Ini yang sedihnya. So, you akan lihat. Dan kerja kita hanya berfikir aja. Fikir atas ketuhanan. Fikir atas ayat dia. Kerana bila Allah turunkan satu ayat, kerana ayat tu pelik. Kerana ayat tu menakjubkan. Kerana ayat tu simple. Kerana ayat ni, dan kita tertanya, betulkah ada neraka? Berapa sini percaya ada neraka? Kamu ada nampak? Saya tak nampak. You ada was-was tak? Ada was-was. Salah ke was-was? Tak. Kenapa? Nabi pun was-was. Saya nak beritahu you berapa Nabi was-was. Pertama, Nabi Ibrahim. Dia pernah tanya Allah, macam mana awak hidupkan? Ada dalam Quran. Cuba cek balik. Surah Baqarah ke Imran ke surah Ibrahim ke. Dia tanya balik. Allah kata, awak tak yakin dengan saya? Macam kekasih lah. You don't trust me, love? Awak tak percaya aku ke? Aku kekasihmu sejati. Sebenarnya tak boleh percaya pun manusia. Tapi ini dialog kekasih. Bukan kata awak sangsi terhadap saya. Do you doubt me? Macam cara Allah beritahu kepada Nabi. Am I not enough for you? Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah kamu bagi aku. Cukuplah Allah bagi aku. Itu ayat kekasih tu. Tapi ada ayat sebelum tu. Tidakkah aku cukup bagimu? Saya tak tahu bahasa Arabnya, pergi cari. Saya jumpa dalam buku Sufi. Tidakkah aku cukup bagi hamba-Ku? Ayat begitu tinggi. Tapi faculty-nya berfikir. Tanpa fikir, awak tak boleh appreciate cinta. You cinta seorang perempuan, you mesti terfikir. You cinta buta, no use lah. Cinta buta, cinta monyet, cinta pandangan pertama, itu semua kulit.
Cinta betulnya ialah dari mata ke hati. Alamak. Lepas tu tinggalkan mata, jadi buta. Macam mana? Apa komen? Ini pasal fikir ni. What's your comment? Ini tafakur tinggi ni. Ni TikTok paling tinggi lah yang boleh jumpa dalam TikTok. Awal di Marifatullah. Itu semua orang tahu, babe. Itu klise. Saya pun belajar masa 42 tahun tu. Awal di Marifatullah. Mula sekali mengenal Allah. Tapi saya tak sampai pun Marifatullah. Saya cakap terus terang. Saya tak sampai Marifatullah. Saya sampai syariat ayah. Syekh Sufi saya ajar saya bab syariat ayah. Dia ada bab marifat. Saya kata slow dulu. Tinggi sangat ni. Tinggi sangat. Heavy sangat bro. Heavy bro. Ambil rokok dulu. Gudang garam dulu. Heavy bro. Kerana ilmu ni heavy tau. Kerana girl perempuan. Ada perempuan. Ajaib tau. Kadang dia muda tau. Baru aku balik. Saya pernah jumpa. Tapi dia boleh perasan deep tau. Dia tak payah cakap. Dia kata, I know you. Mana? I know you, Ridwan. Ada seorang gadis. Belasan tahun. Umur 11 saja. Baru akhir balik. Dia jumpa saya. Dia boleh kata, I know you, Ridwan. Saya kata, mana dia belajar ayat tu? Orang Melayu. Kampung. Tak tahu Inggeris. I know you, Ridwan. Tapi saya tak percaya. Ini semua ajaib mistik ni. Saya tak percaya. Saya pegang. Kita ada fakulti. Allah bagi kita fakulti. Ibn Rushd dia pakai ini. Tapi dia berjumpa Ibn Arabi yang pakai Laduni. Khasyaf. Bertembung tu. Dua tu. Ada perbualan mereka. Boleh google lah. First meeting between Ibn Rushd and Ibn Arabi di Cordoba. Mereka duduk orang Cordoba. Espanyol. Murabitun. Alhamdulillah. Slow. Kalau tak slow dia batuk lah tu. So. Dapat berfikir tentang Allah. Ni kekasih ni, tidakkah aku cukup bagimu? Cukuplah engkau bagiku. Lama. Ni tinggi tau. Kadang-kadang seluruh dunia yang kamu ada, kamu serahkan kepada Allah. Boleh tak? Tamu-tamu sayang, anakku, sayang, kambingku. Anak aku, alamak, mikrofon aku, Allah, studio aku. Allah, rumah aku, Allah, basikal aku, Allah, tubuh badanku. Tidak. Depan Allah. Awak datang dari tiada. Mana awak boleh claim selain dari tiada? Ini yang syirik tak dibenarkan. Syirik tak dibenarkan kerana syirik itu saintifik. Keesaan Allah sebenarnya saintifik. Cuma kerana tidak boleh kait wadaulah syarikah, sains tak boleh sampai. Dia cipta sains. Menurut Aristotle, menurut Ibn Arabi juga, perbincangan yang disampaikan kepada, kalau you kait aja syirik. La ilaha illallah. Kalau kamu kait ayat tu mengenai tauhid Allah, syirik. Ini tasawuf paling tinggi. Sebenarnya ada lagi tinggi. Saya baca kitab-kitab sufi yang ditulis oleh guru syekh saya. Dia ada tinggi, dia ada diam. Lepas tu di diam dia ada lagi. Dia ada lagi makam tu. Kita tak sampai lah, tak payah cerita. Saya tak payah cerita, saya tahu, saya dengar je. Dengar tu ilmu yakin. Bila saya dapat rasa baru ainu yakin. Bila saya tahu hakku yakin lah. Betul-betul tahu hakku yakin. Itu Quran saja. Quran tu hakku yakin. Hadis bukan. Hadis tak boleh hakku yakin. Hadis tak boleh huda. Hadis tak boleh hukum. Hadis tak boleh nur. Hadis tak boleh furqan. Hadis tak boleh mizan. Error ni. Yang tulis banyak Arab. Tulis banyak Arab ke? Jawi apa ni? Apa ni? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan tulis ni kat sini ya, tuan. Kontrol, jangan ya. Aku buat tadi. Please don't spam kat sini. Minta maaf tulisan seseorang. Saya tak benarkan spam satu. Saya tak benarkan ayat diletak begitu saja yang tak kait dengan kita berbincang kepada sufi Syekh Sufi dia akan keluarkan. Maaf saya cakap ini masa kita buat tarian sufi Allah yang hu dia bukan hu. Dia bukan hu sebenarnya. Dan saya tak tahu lah tarikat lain, saya tak pernah dengar hu. Allah. Dia ada tertib. Kalau kita kita macam tu, syekh tu yang bagi keluar. Dia tak boleh. Dia kena jid. Tanda jid. Gravity. Serius. Depan sufi syekh kita betul-betul pegang macam ni. Pegang, duduk mata, tak bergerak.
Gerak sikit aja Syekh kata, tolonglah, tolong. Please. Please. I'm not asking you to sit in front of me. Saya kan suruh saudara masuk. Bila masuk, kena hormat adab. Ya? Okay. Terima kasih saudara. Thank you for understanding. Saudara nak belajar tentang adab, saya boleh tunjukkan orangnya. Ada. Adab ni penting bang. Tak boleh baca main sebarang ayat dan masuk majlis. Bagi salam pun tak boleh. Ada 3 tempat tak boleh bagi salam. Masa orang tengah makan, masa tengah orang berucap, masa orang tengah apa, dia main ke apa. Tak tahulah. Mana kita tahu. Ada 3. Dia tengah, ya, jadi kita dan ada 3 waktu tengah berkhutbah. Dia tak boleh bagi salam, atau kita pergi solat sunat pun tak boleh. Dia tengah berkhutbah, kita duduk. Dengar. Ini adab ni. Depan syekh, kita kena pandang dia. Adab bagi salam. Assalamualaikum. Tak boleh kata salam saja. Salam ni tak tahulah Ibrani ke Israeliatnya ke Christian. Peace. Tak boleh. Peace brother. Tak boleh. Peace be upon you. Salam. Ada orang kata tak ada assalam. Jadi saya guna yang lebih selamat lah. Assalamualaikum. Saya tak ada guna assalamualaikum. Salam. Ini bab lain. Tak apa. Ini bab fiqh. Bab perbuatan, bab percakapan. Kita balik pada bab tasawuf. Bab tauhid. Bab la ilaha illallah. Bab syirik. Tapi yang saya kata tadi, fikir adalah fakulti diri kita yang paling tinggi yang Allah kurniakan kepada kita. Sedihnya, fikir ini kena hijack oleh sistem pendidikan. Sistem pendidikan bagi budak-budak sejak daripada kecil lagi, jangan berfikir. Kita bagi budak tu main benda-benda, dia tak berfikir. Dia react saja, bagi dia gula-gula, lagi sakit badan dia. Fikir ialah bila kita diam, merenung, biasanya tengah krisis, biasa tengah tak selesa. Kalau selesa orang tak berfikir. Selesa dia relax je. Capai rukuk, dia selesa. Dia selesa. Tapi bila dia betul-betul ada, selalu orang datang ke sufi ni, saya beritahu. Orang datang ke agama, orang datang jumpa saya ada sakit jiwa. Orang tak sakit jiwa tak akan jumpa Cina Pet. Datang dengar ni. Kebanyakan lah, saya tak tahu saudara. Mungkin saudara ni tengah relax. Kalau relax, buat apa mau dengar? Dia belik saja, baik aku tengok awet kan. Buat apa nak tengok apek ni? Selalu orang datang jumpa saya ada problem. Saka, saya tak mahu sebut nanti apa ni kita adab kerana Allah jadikan seorang tu asnaf. Kerana Allah bukan kadang, memang Allah jadikan seseorang itu kekurangan lalu datang jumpa kita. Jadi kita uji kita apakah kita sombong. Faham? Tapi kita ada adab. Dalam tarikat kita ada adab. Saya bagi clue lah. Saya bukan Abid Liu. Faham? Bila saya sebut saya bukan Abid Liu, orang faham ya. Ada orang mengadu kat saya, private message kat saya. Ni Aifi lah, suami aku tak tidur dengan suami aku lah, semua ni. Semua cerita bab katil. Cerita kat saya tak akan jawab. Maaf, saya tak akan jawab. Lepas tu lama-lama dia kata, nanti jadi macam Abid Liu. Tahu pun. Itu pun saya tak sebut. Saya sebutlah hati yang tahu pun. Tahu pun. Kena jaga. Ni syaitan. Tapi ni syaitan rendah lah. 3 tor ni rendah sebenarnya saudara. Bisikan syaitan dari ayat tadi tu lagi tinggi. Itu sebab bila baca ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim bukan maksud rejam. Rajim bermakna berbisik, mengandai, wishing on the star. Bila taib bintang jatuh tu, surah Mulk beritahu merejam, bukan merejam, digunakan syaitan untuk membuat andaian, membuat permintaan. Syaitan ni rajim ialah yang meminta dalam bisikan ar-rajim. Tengok dalam hati tu kita jaga diri kita tu. Tak apa, itu rendah tu. Kita pergi lagi tinggi. Kita masuk lautan tauhid Allah. Allah yang Esa, tidak ada syirik sana. Tapi ada kita. Ada kita, guru saya beritahu, Qul wallahu ahad, katakan Allah tu Esa, tapi kamu ada, itu 2. Itu saja dia ajar saya. Itu saja dia ajar saya. Masa saya jumpa dia, masa dia mula landing ke Malaysia, dia Johor Bahru sebelum saya pergi Singapura, saya duduk rumah dia, dia ajar tu 2 kali. Qul wallahu ahad. Katakan Allah tu satu, Esa, tapi ada engkau 2. Lepas tu dia ajar saya perkara kedua, kiamat ialah bila engkau mati. Kiam diri ialah bila engkau mati, bukan dunia. Itu sebab mungkin kiamat di depan kamu, benih pokok dalam tangan kamu,
Ada coklat. Ada coklat tangan kamu habis makanlah. Ada TikTok tengah kiamat, habiskan TikTok tu. Macam mana tu? Jadi dia mengenai diri kita. Dan pada diri kita ada fikir. Tapi kita terlalu anggap fikir. Okey, sekarang kita masuk bab fikir. Fikir ini, dia dalam kerana kita berfikir. Dan banyak orang tak berfikir. Dia main anggap aja. Saya ikut nenek moyang aku. Kenapa awak ikut mazhab Syafi'i? Nenek moyang aku. Kenapa awak ikut Wahabi? Nenek moyang aku. Kenapa awak ikut Nabi? Nenek moyang aku. Tak boleh. Kenapa awak Islam? Ibu bapa aku Islam. Tak boleh. Ya, dia mesti daripada keimanan sendiri. Dia mesti daripada Alamak. Terima kasihlah siapa bagi aku topi TikTok ni, tak pernah ada. Terima kasih. Saya tak faham budaya TikTok ni. Selalu saya tengok perempuan gelek-gelek dengan buntut, dengan tetek, dengan apalah semua kan. Tengok juga, bukan tengok, tertengok. Belik-belik tengok begitu. Saya harap belik-belik tengok Apek ni. Berapa orang? Ada 11 ni. Okey lah. 15. Alhamdulillah. Apa ada pada angka, tak ada makna. Allah kata dalam surah Kahf, saya baca tu, dia boleh bagi awak banyak tau. Boom, berjuta orang ikut tau. Dan Allah boleh tarik begitu saja. Jadi mesti akur. Kalau Allah sebut kan, mesti berlaku. Ini fikir kita. Iman ini, sebenarnya apa tu iman? Di mana itu iman? Cuba tafakur. Tengok, kena tafakur. Tahu tak ayat kata, a picture paints 1,000 words. Satu gambar menulis 1,000 perkataan. Satu gambar melukis 1,000 perkataan. Awak perasan tak? Itu adalah perkataan. Bukan gambar. Kita tengok gambar. Gambar ni melukis 1,000 perkataan. Baru ayat tadi awak guna ialah ayat perkataan. Huruf. Bermakna kalam dan fikir perlu. Dia ada selaput. Dia adalah pintu. Dia adalah telinga, dia adalah mata, dia adalah lidah untuk jiwa kita. Tanpa panca indera ini, bagaimana kamu boleh sampai berkomunikasi dan berfikir? Dan kita tengah mendengar, kita tengah berfikir. Bila saya tengok sesuatu, otak saya berfikir. Tapi apakah dia fikir cara tauhid atau syirik? Sekarang kita pergi syirik. Argentina menang. Tahniah kepada Argentina. Waalaikumsalam. Laila Azatia. Yang hantar cap tu kan, mi celup. Terima kasih mi celup. Nantilah mana awak punya mi celup, beritahu, saya akan pergi sana. Kita akan iklankan mi celup anda. Uncle teruskan dakwah. Terima kasih TikToker. Ada nama TikToker. Okey. Terima kasih banyak orang hantar love ni. Terima kasih lah. Ini kita kena appreciate. Syekh Sufi saya kata orang bagi you sikit lah. You kata terima kasih banyak. Syekh Sufi saya ajar. Kalau dia tak ajar tu, saya tak terfikir tu. Saya sombong aja. Ikut guru lain ada yang sombong. Saya beritahu, orang kata kalau awak tak ada guru, syaitan guru kamu tak 100% benar. Awak kena cari guru yang benar. Dan bukan mudah guru yang benar. Imam Mahdi. Orang semua kata ikut Imam Mahdi. Saya tak akan cari Imam Mahdi. Dan saya nasihat orang jangan. Kerana hadis itu ada problem. Tapi tak apa. Kadang-kadang Imam Mahdi ada. Macam mana awak tahu yang benar? Kerana setiap hari ada orang mengaku Imam Mahdi. Ini kat Gunung Jerai pula. Hari tu Nabi pula. Nabi Melayu. Setiap hari syaitan. Ini bab syaitan yang orang wali-wali ni besar lah babnya. Ada satu buku Ibn Ajibah. Saya boleh cari pergi baca. Dia panggil Basic Research. Ini ditulis oleh orang Sufi. Ibn Ajibah. Ini Basic Research iaitu penyelidikan yang asas. Dia beritahu tentang banyak murid. Ramai murid terpesong. Macam mana terpesong? Bila dia zikir, dia rasa dia terbang. Dia rasa dia terbang. Dia mimpi jumpa macam-macam. Dia dah rasa terror tau. Bagaimana kalau anda semalam atau malam ini atau sekarang tengah mimpi, tengah high, you mungkin ambil LSD ke, apa pernah ambil stevia. Boom, Allah, jangan cubalah. Itu entah apalah. Jangan. Ada orang jumpa mushroom, dihisap mushroom, tapi ada kawan lain kata jangan. You cannot unsee what you see. Awak tak boleh tidak nampak apa yang awak nampak. Awak ternampak. Awak boleh tak? Teman nampak. Dah ternampak. Awak tak boleh padamkan apa yang awak nampak. Dan orang kata bahaya. Mungkin ada hikmah yang Allah hijab. Tapi ada murid yang dia nak minta nak tengok.
Entah apa dia nak tengok syurga, neraka ke, wajah Allah ke, malaikat ke, bidadari. Tapi bila Allah nampakkan, dia mabuk. Ada satu hadis ke apa tersebut. Kalau seorang bidadari, kalau satu bidadari turun ke bumi, menampakkan diri dia. Bidadari, ini bahasa analogi ya. Bahasa metafor ya. Bukan ada betul, tapi dia lebih dari betul. Faham tak? Metafor ni dia lebih dari betul. Kalau tak lebih dari betul, buat apa dia nak pakai analogi? Macam orang kata, bang, macam mana rasa anggur? Awak tak pernah makan anggur? Awak pernah makan mempelam? Macam mempelam, tak, dia mempelam tapi dia macam pernah makan langsat. Faham tak? Macam Imam Ghazali kata, awak tak pernah setubuh. Awak tak pernah seks. Ini Imam Al-Ghazali tulis dalam, tak silap saya, Riyadus Salihin. Saya terbaca Ihya Ulumuddin Riyadus Salihin. Hai anak saya rasa. Dia kata, Ainul Yakin, awak rasa. Dia kata, bagaimana aku nak cerita kepada kamu setubuh bila kamu tak pernah kahwin. Awak tak pernah seks. Macam nak cerita kat budak lah. Bukan budak, mungkin orang tua. Dia tak pernah. Dia kata, aku tak pernah lah. Aku budak ni. Okey, perasaan ni macam ni. Saya pernah, dalam sekolah dulu ada satu kawan, dia cerita kepada satu kawan lain macam mana perasaan bila benda tu lah. Mula-mula, dia cerita, lucu lah cara dia cerita. Dia kata, gatal ke? Mana pernah saya gatal ke? Gatal. Oh iyalah, asyik orang kata dia gatal. Jantan ni gatal. Perempuan ni gatal. Gatal kot. Dia garu-garu. Itu seks kot. Tak. Jadi, umpama bidadari turun. Dia kata, punya dahsyat bidadari ni. Dahsyat tak cantik. Tapi cantik dia dahsyat. Bidadari itu turun. Menampakkan diri dia. Apa jadi? Pengsan satu. Semua lelaki. Betul kan? Analogi, awak mesti faham bahasa metafor. Aziz M. Siapa tak ada rasa kehausan untuk mengetahui, dengan sendiri akan belah. Betul. Booster tak ramai orang datang PBB. Yeay. Kita menang. Tapi sedih lah. Ramai yang tercundang. Saya jumpa ramai. Saya cucuk 3. Kenapa kak cucuk? Dia kata sekarang badannya sakit semua. Mak dia macam lelah semua. Saya kesian tau. IV is real. Tapi Allah is more real lah. IV is real. Tapi saya sedih lah. Saya dengar semua ni kan. I'm very sedih lah. To hear all this lah ya. Orang yang apa ni. Yang Allahu Akbar. Pergi cucuk lah. Kenapa perlu pergi cucuk? Sedih lah kita dengar semua tu. Why you cucuk lah? I tak cucuk. Apa yang dah cakap tak cucuk? Bukan anti-vaccine ke pro-choice. Pro-fikir. Fikir. Kita fikir. Mufti kata boleh. Saya nak fikir. Tok Guru kata boleh. Saya nak fikir. Lebih lagi kita tahu Allah akan tanya, ikut siapa awak dengar? Mana suruh awak fikirlah. Dan ayat last Allah bila nak humban orang masuk neraka apa? Kenapa kamu tak gunakan akal yang kami kurniakan bagi kamu? Nampak? So you better use your akal lah. Orang kata guna akal masuk neraka. Itu pun guna akal. Ciwa. Okey. Alamak, saya selalu pakai keyboard. Siap, okey. Kalau nak tahu manisnya gula, kenalah rasa. Yalah. Tapi saya tak pernah rasa. Kalau mau kenal apa itu cinta, mesti ada racunnya. Nak tahu madu ni manis, mesti tahu pahit ni racun. Waduh. Itu lagu Indonesia. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu yang mana satu kamu nak bagi padaku. Racun le. Tanya pula. Aku tak tahu yang mana satu kamu nak bagi padaku. Racun lah jawabnya. KKM, WHO, Bill Pagar. Aku nak bagi kau apa? Ubat atau racun? Alah. Sebenarnya you pergi shopping kompleks. You pergi Google, biskut yang kamu makan, you tahu tak ada racun dalam dia. Namanya ammonium bicarbonate. You pergi tengok, boleh nampak. Halo saja. Pasal dia tak mahu baca. Halo saja. Lepas tu you Google kimia tu. Dia kata racun. Orang cakap racun tikus lah, ivermectin racun lah, apalah.
Itu lagi racun. It's a poison. Tapi dia kata dalam jumlah yang sedikit yang dibenarkan. Dia tak cakap selamat. Yang dibenarkan oleh CDC, FDA, WHO, KKM, KJ. Ya? Cuba dia kata yang selamat. Takkan sebut. Bohong. Nampak syaitan tak bohong tau. Dusta dengan bohong lain. Ini guna fikir ni. Bohong ialah beritahu awak tak benar. Tapi syaitan beritahu. Sebenarnya syaitan cakap aku bisik saja. Betul. Dunia ini enak. Dia cakap betul. Dunia ini lazat. Memang Allah bagi kita panca indera kan. Bila kita rasa ada coklat. Ini lazat tak? Lazat. Orang Jepun suka. Orang yang tak ada matahari suka kerana vitamin D. Badan kita akan lazat. Lazat tak bila kahwin? Lazat. Jatuh cinta lazat tak? Lazat. Lepas tu kena racun. Syaitan cakap, bukan salah aku. Betul cakap dia. Bukan salah syaitan. Awak yang salah. Aku dipaksa. Tak ada siapa paksamu. KJ cakap tu betul. Kami tak paksa. Betul dia tak paksa. Dia gertak. Gertakan itu waham. Faham tak? Gertakan itu is just bisikan. Aku cinta padamu. Itu bisikan bukan betul. Kerana tidak ada cinta melainkan Allah. Itulah syirik. Yang faham syirik? Jauh 30 minit baru faham syirik. Syirik ialah kebenaran. Esa adalah kebenaran. Di mana kamu tak boleh pun. Dia macam magnet yang lawan. You tak boleh cantumkan dia. Mustahil. So kalau you cantum dia, musnah lah. So dia kata tak boleh dimaafkan. Itu bahasa keagamaan. Bahasa realitinya, awak tak boleh syirik dengan Allah. Jika kamu syirik juga, tapi boleh syirik juga tak? Boleh, iaitu zalim. Ini bahasa Quran. Bahasa Quran. Allah yang menjadikan kamu, perbuatan kamu. Allah yang berikan kamu hidayat. Allah pilih siapa dikendaki. Tapi macam mana awak pilih aku masuk neraka? Aku tak minta dilahirkan. Ini bahasa tasawuf ya. Jangan ambil terlalu literal ya. Aku tak minta lah, betul lah mak. Mak, aku tak minta dilahirkan mak. KJ, aku tak minta lahirkan awak nak cucuk aku buat apa. Bagi saya masuk balik. Revert. Ini saya kata tak boleh revert. Awak tak boleh revert. Awak somehow dijadikan yang awak tak boleh patah balik. Tak boleh patah balik. Awak nak bunuh diri pun tak boleh. Tapi ada orang bunuh diri. Boleh pula ya. Di sanalah kezaliman berlaku dan dia condemn. Dan kita tak perlu bincang apa berlaku bila bunuh diri ya. Semua agama kata dia dah trap dalam satu loop. Asyik hidup balik bunuh diri, hidup balik bunuh diri. Dia tak boleh keluar loop tu. Hanya Allah boleh keluarkan. Adalah, tak tahulah cara Allah punya teknologi ya. Dia keluarkan. Tapi ini semua agama cakap. Orang etis pun percaya. Dia macam ada satu quote lah. Senang lah kalau kita tak percaya agama kan. Percaya ni memang saka ya. Yang Ustaz Kasim Ali kata banyak orang saka kat dia kan. Saya minta hantar saka tu kat bil pagarkan rumah dia. Tak boleh pula. Saya cek dalam Al-Quran, orang beritahu saya surah Az-Zukhruf ayat 36. Itulah saka. Dan ayat ke 104 ke apa, 102 ke surah Al-Baqarah 104. If I'm not mistaken. 102 tentang Harut Marut. Babylonia. Dua malaikat. Dan saya baca saka ni. Tak apalah, lain waktu lah. Ini modal banyak ni. So sekarang dah pukul 5.21. Saya tinggal 5 minit lah. 10 minit saya akan akhirkan. Okay. Alright. So let me see what more point. Ini syirik mendalam fikir. Kalau buat biskut sendiri selamat tak? Selamat lah kalau you buat Mr. TikToker, contributor. If you buat biskut sendiri, of course lah selamat. Jangan masuk itu ammonium bicarbonate. Tapi dia tak boleh preserve. Dia buat dia keras. You kena cari formula lain untuk buat dia keras. Barang tu keras. Kalau you boleh buat, baguslah. Macam Habatus Sauda ni, Profesor Mustafa Ali Muhammad, dia kata kalau ambil minyak, kalau selalu buat black seed oil, dia kata 40% saja. Black seed oil tu dia ambil yang dipanggil lipid soluble. Lipid ni mana minyak lah, lemak. You press limau kali itu air. Hydro soluble. You press itu biji dia keluar minyak. Sunflower seed.
kelapa sawit, minyak kelapa sawit, you press. Tapi Prof kata ada benda lain dalam biji ini, kita tak tahu, mungkin okey, mungkin tak okey, tapi orang belum siasat semua. Tahu tak, dalam benih air mani pun berbilion, berterabyte dia punya information, database pun pecah. Dan orang hanya boleh decode aja, apa ini buat tak tahu sebenarnya. Macam badan kita ada tonsil dengan appendix. Ada orang keluar kan, tapi sebenarnya ada rahsia, orang tak tahu. Belum sampai hari ni manusia pun tak tahu apa guna tonsil ni. Sebenarnya dia jaga, dia beritahu perut racun masuk pong. Dia sebab sebaiknya jangan suntik oral vaccine. Ada tonsil, dan tonsil ni meradang, mesti ada benda yang makan tu racun. Ya, meradang, alergi. Kenapa awak ada alergi makan ayam? Ayam injek ada alergi banyak orang, kerana ada benda dalam ayam tu. Ayam kampung tak ada. Telur kampung tak ada alergi. Saya kalau makan telur bandar, saya muntah lah. Ada lah. Ui, muntah dahsyat, aku terkejut. Bom, muntah maknanya ada sesuatu dalam telur. Aku tak tahulah. Saya pun tengok ni telur betul ke. Cina ada buat telur yang tak betul lah. Betul. Tapi kalau sintetik tak muntah, dia ni ada benda biologika dalam dia. So, buat biskut sendiri. Dan dia apa Prof tadi buat, ialah dia ambil biji tu, dia powder kan, tapi dia pahit, dia lembutkan, dia pakai toksikologi. Ya. Dan dia buat gula-gula. Okey, hari ni saya belum makan. Mari kita ada proses. Mari kita sama-sama makan bisajen kita. Semalam dah tawaran habis. Kalau beli RM59 satu botol. Saya nak naikkan harga lagi, saya beritahu Prof. Tapi tak apa, kita ada potongan untuk stokis. Siapa yang beli banyak, terus jadi stokis. Bismillah. Dia gula, tapi boleh rasa. Apa tu sauda dia, menurut seorang yang ambil lah di rumah sini, pakar. Dia bagi teh. Dan dia panas bagi dia. Jadi panas bagi badan dia. Kerana apa tu sauda tu, dia react ke badan dengan sedikit, tapi dia sentiasa ada. Dia ada timoquinone. Semalam saya buat, saya upload Prof Mustafa punya ucapan. Timoquinone ni, you boleh google lah. Active compound, active ingredient in black seed. Timoquinone. Sekarang saya dah hafal. Timoquinone. Macam quinine untuk yang malaria ke, untuk yang Donald Trump dulu ada cerita untuk apa tu COVID lah. Tapi dipendamkan oleh Big Pharma, oleh syarikat pharmaceutical. Macam tu Ivor lah. Metin lah. Tak dibenarkan. Saya cakap aja saya kena haram 6 bulan tau. Jadi saya kena berhenti. Cakap pop haram. Lama dia. Bagi juga kita. So, dan Prof cakap itulah itu yang paling mujarab terhadap sesama dia antiviral, terhadap semua jenis varian. Sekarang you dah tahu tapi tak boleh dapat tu ya. Ditarik keluar diharamkan dipropagandakan. Jadi awak boleh dapatkan ini lebih mujarab. Apa tu sauda daripada biji yang dikompreskan. Cara dia buat, Prof itu nak cerita kat saya kerana saya tak tahu rahsia. Kerana saya tak nak jual rahsia. Saya nak tahu ilmu tu mesti ada. Tak boleh confidential. Kepada saya, confidential ni bil pagar. Dia kawal, dia confidential, dia simpan rahsia. Tak. Kita tak simpan rahsia. Dalam ni ada madu. Seed dia, bukan minyak dia. Dia hancurkan. Vitamin C, vitamin D dan zinc. Saya tahu zinc untuk imuniti diri. Mungkin imuniti diri daripada zinc. Tapi orang kata habatus sauda tu. Dan banyak orang bagi testimoni. Mujarab, tapi saya nak kumpul lagi testimoni. So, siapa beli 4 dapat RM54. Siapa beli 10 dapat RM47. Siapa beli 30 dapat RM40. Saya bagi diskaun lah. Pasal-pasal kerana saya nak setiap orang simpan. Dia untuk prep juga. Untuk keluarga. Berdepan dengan semua jenis masalah. Kanser. Semalam Prof cerita tentang kanser. Arthritis, diabetes. Boleh google black seed ni. Tapi dia bukan oil. So dipercaya lebih mujarab. Tapi berapa orang dah test, bagi saya testimoni yang begitu menggalakkan. Dia kata selama ni sakit bertahun, lepas tu 3 hari terus selera semua datang. Kita mesti skeptikal, jangan percaya ya. So dalam bio saya ada link, nak order, info lebih ada sana, diskaun semua ada kat sana. Okay, itu sajalah, ada 5, 27
Yes, Baik Preacher pun ada promote. Sebenarnya Baik Preacher promote sebelum saya. Okay? Saya Baik Preacher antara orang yang saya letak sebagai paling tinggi. Ada orang kata kalau awak kena dulu orang kata, tapi ada berlaku something lah, salah faham antara saya dengan Baik Preacher. Begini cerita dia. Sebenarnya asalnya ada masa keluar kerajaan kata sesiapa yang anti-vaksin akan dipenjarakan. Jadi ada seorang peminat follower saya tulis kepada saya PM. Dia kata, bang uncle, nanti kerajaan keluarkan undang-undang sesiapa anti-vaksin akan kena penjarakan. Macam mana ni uncle, aku banyak post anti-vaksin. Saya pun redakan perasaan dia, takut dia. Saya kata tidak, begini. So macam mana nak bagi orang tak risau? Bang, aku nanti kena tindakan. Kita tak boleh kata sabar, tak boleh. Dia mesti tengah gabra. Ini jin datang ni. Jangan takut. Dia masih takut. Bang, peluk saya bang. Tak boleh sampai itu. Macam mana bagi orang tu yakin? So saya bagi dia analogi. Saya bagi dia andaian. Saya kata begini. Saya lagi famous dari awak kan? Saya anti-vaksin kan? Saya banyak post anti-vaksin kan? Ya, Cina Pek lagi famous dari awak kan? Betul tak? Alhamdulillah. Jadi sebelum awak kena tahan, what nobody, ni somebody akan kena tahan dulu. Faham? Sebelum polis tahan kamu, polis akan tahan Cina Pek dulu. Sebelum KKM ambil tindakan atas awak, KKM akan ambil tindakan atas Cina Pek ni. Ini dia banyak follower. Dia punya video berjuta orang tengok. I've meeting dengan Cina gangster, major juji gangster Cina, Sungai Buloh. Asli Cangguk tu. So, tetapi sebelum saya kena tahan, ada lebih besar dari saya. Zoyaya, ada lebih besar dari dia. Akmal Dalan, ada lagi besar dari dia. Siapa? Baik Preacher. Saya kata Baik Preacher yang paling atas akan ditahan sebelum kita semua. Jadi orang ambil ayat pendek tu, buang hujung, buang pangkal, bagi kat dia. Dia marah aku. Dia pula hantam saya kat PM. Saya tak tahu dia siapa. Orang PM kat saya, dia kena diharamkan Facebook dia. Tadi bukan lagi Baik Preacher ke apa. Tapi tengok apa, hantu. Aku tak tahulah. Hantu soho saudara. Aku tak tahu. Jadi dia cakap, awak fitnah saya ni. Siapa awak? Baik Preacher Azizi Chang Adnan. Jadi saya tak tahu, kadang orang mengaku diri dia dalam email ke apa, kita jangan melata. Aku daripada polis. Jangan percaya begitu. Polis tak ada macam tu. Aku daripada LHDM. Bukan. Aku daripada Macau. Aku dari Bukit Aman. Tidak. Dia boleh pergi balai, boleh sahkan semua scam. Jadi aku tak tahu dia ni scam aku ke tidak. Jadi aku bagi nombor telefon saya, tengok. Hampir kena scam. Orang minta IC, saya bagi IC tak. Saya bagi nombor telefon saya. Mr. Baik Preacher ke Azizi ke macam ni. This my telephone. Masa tu saya di Sabah. Lebih setahun lepas. Ini nombor telefon saya. Telefon saya. Call me. Jadi bila call atau berjumpa, katakan dia di Kota Kinabalu, saya akan minta berjumpa. Oh, betul lah awak ni. Masa itulah kita terangkan. Masa itulah kita jelaskan ini fitnah. Dia tak telefon saya. Dia hentam lagi. Saya pun ambil dia punya cakap, saya pun copy paste dalam Facebook saya. Siapa orang ni? Saya kata, ni main hentam aku, kata dia Azizi Chang Adnan, Baik Preacher. Orang kata, satu kawan telefon saya yang orang seni. Dia, pasal ni sama orang seni. Itulah dia. Macam tu dia cakap. Oh, ya ke? Tapi kenapa dia hentam macam ni? Tak bagi chance aku explain. Bahawa ia fitnah. Disalah ertikan langsung completely. Orang kata macam itulah orang seni, sensitif. Inilah jangan kita melompat. Berfikir, tenang, jangan emo. Jadi bila saya di Pelawa jual saudaan ni saja ni, mereka memberitahu saya lagi seorang yang top seller ialah Azizi Chang Adnan, Baik Preacher. Kenal ke? Ya, saya kenal begitulah. Saya harap berjumpa dia. Tapi maaf ya, saya ada pendirian, saya dah halat 7 lain. Saya jenis tidak percaya akhir zaman, kerana semua zaman sama. Here now fi huna, al-an, al-yawm, ad-din. Malik Yawmiddin, saya pegang tu. Kedua, saya tak percaya dengan semua agenda 21 Illuminati. Ini meletuplah sana meteor nak datanglah semualah. Syaitan menangis kalau kita semua mati. Saya hanya ikut ayat Allah. Ayat Allah ni yang paling pure, paling pure antara kita dengan dia. Dan siapa musuh? Hawa, nafsu, korin yang jahat, iblis, syaitan, bisikan dia. Dan kita cara berlindung, a'udzubirabbi falak min syarri ma khalaq. Pendek aja ayatnya.
Pendek saja. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Pendek saja ayat itu. Itulah ayat menidakkan segalanya. Tidak ada Dajjal, tidak ada Imam Mahdi, tidak ada turun Nabi Isa. Dan ini boleh dibincang. Tapi masalahnya orang emo. Saya dulu Kristian. Kristian lagi kurang emo lah. Lagi kurang emo. Dia rasa bila saya masuk Islam tu, tercabar tau. Padi-padi Kristian. Elder Kristian saya sekeliling aku. Daniel Un lah, masuk Islam. Dulu saya kuat gereja tau. Saya angkat tangan nak hijrah semua hidup keluar jalan Allah, jalan Tuhan Nabi Isa, mati atas salib. Saya kata kerana masa tu saya suicidal, saya nak bunuh diri. Ibu bapa saya berperang, berpukul, berdarah. Peristiwa berdarah antara ibu dan ayah saya ada berlaku masa saya umur 17. Peristiwa menyanyak hati. Sekarang saya rasa okey lah. Tapi masa tu kan, goncang hidupku tau. Goncang hidupku dan kegelapan tau. Hancur tau. Saya rasa tak ada sebab untuk hidup. Masa tu saya separuh atheist, separuh Kristian. Saya pun tulis surat kepada Tuhan. Saya tulis dalam dari aku, Dear God, wahai Tuhan. Kenapa? Kalau kamu, saya ingat lagi ayat tu lebih kurang. Jika kamu benar. Kalau tak nampak Tuhan. Siapa nampak Tuhan? Nampak tu syirik ya. Nampak tu problem. Siapa nampak gaib? Kalau tidak, tak nama gaib tau. Saya kata, Dear God, if you exist, tell me, why am I born in this family? Pendek aja. Wahai Tuhan, jika kamu wujud, beritahu saya, kenapa saya dilahirkan dalam keluarga ini yang sengsara. Sampai saya tak boleh menangis lah. Kerana rotan kena dera. Dan ayah saya, ini peristiwa menyayat lah. Nanti saya tulis dalam buku lah. Tulis buku pun orang marah. Kata, macam mana boleh kata macam ni tentang ayah kamu. Tapi itu yang berlaku. Peristiwa berdarah antara ayah dan ibu saya. Sehingga mereka terpisah. Dan saya rasa nak bunuh diri. Dan saya tulis surat ini kepada Tuhan. Dan pendek cerita 6 bulan kemudian, saya memeluk Islam. I come to Islam. And this is my journey. Berapa puluh tahun saya punya perjalanan menuju Allah, mencari Allah, mulai fikir. Dan saya berdepan dengan semua jenis cabaran yang Allah datangkan. Ada asbab, ada hikmah. Dan dalam perjalanan ini, saya harus meletakkan benda pada tempatnya, berlaku adil. Ada benda yang Allah sebut, jangan risau. Ini urusan aku. Orang troll kamu, jangan jawab. Dan surah Muzammil, orang troll Nabi, orang hina Nabi. Allah kata, biarkan mereka pada aku. Aku siapkan neraka bagi mereka. Ada dalam surah Muzammil. Ya? Jadi Nabi diam. Awak hina dia. Awak pukul dia. Dia diam saja. Ada tak hadis Nabi pukul balik? Tak ada. Ada tak hadis Nabi jerit? Tak ada. Ada tak hadis Nabi marah? Ada. Tapi bukan marah betul lah. Masa Ansar Muhajirin dibahagikan harta merampasan perang. Nabi bagi kepada orang Muhajirin lebih. Orang Ansar tengok, ini mana adil ni? Satu untuk aku, dua untuk dia. Jadi orang Ansar pun berbisik-bisik. Manusia ni berbisik. Lepas perang Badar, Allah menang, kita menang. Tak ada vaksin. Bergaduh pula. Dia bergaduh sama sendiri. Saya akhirkan cerita ni. Bab syirik kita akan sambung. Bab mendalam. Menarik ni cerita ni. Menarik cerita Ansar Muhajirin soal adil. Nabi marah. Okey, Nabi marah macam ni. Nabi tak pernah marah. Jarang marah. Tak pernah. Dan tak ada dia marah. Ini hadis ni. Hadis ni cantik ni. Orang Ansar mula bercerita lah. Dia dua untuk sana, satu untuk kita. Tak adil. Dan sama-sama pergi perang. Kan Allah wa Rasul adil. Ini tak adil ni. Jadi orang nak komplain takut. Orang takut nak komplain kat Nabi. Ya Rasul. Wahai Rasulullah. Ada tak rasa best lah. You bagi kat dia dua, bagi kat aku satu. Bagi kat Muhajirin lebih. Muhajirin diam lah. Bagi you dua bini. Bagi engkau satu. Dua hamba. Macam mana?
Ghanimah lah, rampasan perang. Jadi Ansar ni bisi-bisi Nabi tahu. Nabi tahu, atau orang beritahu Nabi, Nabi panggil semua Ansar. Muhajirin dah ambil lah. Muhajirin dah ambil. Muhajirin ini daripada Mekah, jadi mereka duduk jauh sikit. Yang Ansar ni Madinah. Yang Aus Khazraj, yang mula-mula jumpa Nabi, bawa ke Yathrib, dan itulah perubahan. Tengok, cantik perubahan tu. Melalui Tauhid, melalui Islam. Bukan melalui orang Makkiyah, Mekah, Quraisy, yang asal usul kata dari zaman Ibrahim. Allah tak pandang. Allah pandang takwa. Nah inilah. Nabi panggil semua Ansar. Lepas tu Nabi muka dia merah. Itu marah lah. Orang kata bila merah, muka merah, dan dia keluarkan ungkapan ini. Siapa lebih adil dari Allah wa Rasul? Itu marah tu. Siapa lagi cerdik dari aku? Itu action lah tu. Tapi Nabi yang tak ada apa. Dia bagi semua kat orang. Dia tak ada apa. Dia haramkan mewarisi. Dia tak ada pusaka. Nabi tak ada pusaka ditinggal kepada, menurut banyak sumber lah. Menurut sumber. So dia marah. Muka dia merah. Dia kata siapa lebih adil kalau bukan Allah wa Rasul. Tapi Nabi bagi terangan. Bukan dia tempah kan. Boleh kalau dia tampar ni. Bodoh semua ni. Ni pergi ayu kita kalah. Tak ada. Nabi bagi explanation. Muhajirin ini berkorban. Tinggalkan segalanya. Kampung halaman mereka. Mereka datang macam Cina apek. Tak ada bini. Tak ada ibu bapa. Tak ada harta, semua dirampas. Apa salahnya saya bagi mereka lebih? Tapi lagi satu. Dia punya punchline. Nabi punya punchline terhadap Ansar ni cantik yang pada akhirnya. Kamu Ansar. Mati, saya mati bersama kamu, di kalangan kamu, Madinah. Maknanya Nabi tak akan mati di Mekah. Tak akan balik kampung halaman dia. Dia dah bersumpah. Lebih kuranglah berjanji. Wallahualam, janji ke sumpah ke, tapi memang dia makam, dia mati di Madinah Munawwarah, makam Rasulillah. Itu istimewa Madinah, diisytiharkan antu khairutu ummah. Bukan Mekah. Mekah dan Madinah lain, azan dia lain. So di Madinah ni lembut. Nabi ada. Sana Makkah tu perang. Allah ada. Syekh Sufi saya kata, Baitul rumah Allah. Mekah. Madinah rumah Rasul. Okey, cantik ya? Okey. So dia beritahu Ansar punchline dia ialah, aku akan bangkit bersama kamu di syurga. Tidak cukupkah? Menangis orang Ansar. Menangis tau. Kalau Nabi janji kamu, awak akan bangkit di akhirat mahsyar kiamat. Tak nangis, saudara? Nangis. Akan bangkit dengan kamu bersama aku. Allah berbaloi semua perjuangan. Semua yang mati syahid. Semua yang mati tak kena cucuk. Mana ada mati tak kena cucuk, yang kena cucuk. Jadi, Ansar nangis lah. Allah, maaf. Ampun. Silap. Syaitan. Astagfirullah. Nah, ambil baliklah harta ghanimah. Ambil. Ansar yang mula tawarkan semua kepada Muhajirin. Ambil lah tanah aku separuh. Ambil bini aku separuh. Ambil anak dara aku. Ambil harta saya. Muhajirin tak. Dia kata, kita pinjamlah sikit. Kita berniaga di pasar. Dia pulangkan duit. Punya adab antara Ansar Muhajirin. Tiba-tiba dah menang perang. Badar bulan Ramadan 313. 313. Lama. Angkatan 313. Masya Allah. Lawan 1000. Menang. Dengan pertolongan berapa ribu malaikat. Sebenarnya dia tolong dengan sakinah. Baca ayat tu balik. Turunkan sakinah. Bila Allah turunkan sakinah, 1 boleh 100. Allah kena turunkan sakinah. Yang lain tu takut. Walaupun ada senjata semua dia takut. Jadi Ansar tu insaf. Dia beritahu Nabi. Maaf. Itu hadis yang cantik hadis. Sebab lagi tambah yakin mereka kepada Allah wa Rasul. Jadi kita tolonglah hormati Rasul. Sallu ala Nabi bukan bacaan solawat. Menurut Buya Syakur bukan baca Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya tak ada Allahumma, itu bahasa Ibrani. Sallu ala Nabi, orang tanya pada Nabi, bagaimana kita selawat kepada kamu? Sebagaimana ayat itu. Allah dan malaikat selawat macam mana? Kerana sallu datang dari sol.
daripada solat. Itu Buya Syakur beritahu, iaitu percakapan, perbuatan. Jadi orang yang selawat atas Nabi ialah orang yang menyanjung Nabi dengan perbuatan, dengan contoh. Jadilah contohi Nabi. Itulah selawat paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.